Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini saya bersama rakan-rakan yang telah memberi sokongan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia yang ke-10 ingin menegaskan bahawa sokongan yang telah kami berikan ini tidak ada apa-apa unsur yang melibatkan pujukan, rayuan dan habuan. Sebagaimana yang telah ditimbulkan dalam sesi parlimen semalam, di mana dalam parlimen disebutkan ada usaha-usaha memujuk, menawarkan dan memberi imbuhan, malahan menuduh secara tak langsung Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mendalangi usaha-usaha ini. Sebagaimana yang telah kami beri sokongan, bahawa jelas pada kami tidak ada apa-apa imbuhan yang kami memberikan sokongan dengan ikhlas semata-mata memikirkan tentang pembangunan kawasan dan membela rakyat di kawasan kami, dan saya sendiri telah diberikan tanggungjawab dan tugas oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebagai pengurusi task force menangani kos sara hidup. Ini menunjukkan bahawa betapa seriusnya PMX, walaupun saya baru memberikan sokongan, dia melihat tentang kemampuan dan kebolehan kita dan terus memberikan tanggungjawab. Jadi kami ingin menegaskan bahawa janganlah menggunakan parlimen sebagai tempat untuk melangsungkan politik yang tidak ada asasnya. Cukuplah, sebagaimana yang telah dititah oleh Yang di-Pertuan Agong juga, janganlah berpolitik menggunakan parlimen. Parlimen adalah tempat untuk kita berbincang, melihat bagaimana kita dapat membantu semua sekali, membantu membangunkan negara dalam suasana yang payah ini. Dalam suasana ekonomi dunia yang tidak stabil, maka kita janganlah mewujudkan suasana yang juga tidak stabil, baik dari segi politik, tuduhan dan sebagainya. Terima kasih banyak. Kawan. Sahabat saya dari Gua Musang, sila. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya ada sedikit statement lah. Kita telah mengharungi lebih 1 tahun Parlimen Penggal ke-15. Jadi buat masa ini adalah masa untuk kita semua wakil rakyat berkhidmat kepada masyarakat kita di setiap kawasan masing-masing. Jadi berbalik kepada isu yang telah dibangkitkan oleh Tasik Gelugur kemarin, pada saya kita menghormati semua statement oleh sesiapa sahaja. Cuma apa yang telah dilemparkan ataupun dilontarkan kepada parlimen semalam adalah tidak benarlah, satu fitnah semata-mata. Kerana apa yang kita buat tindakan sekarang menyokong Perdana Menteri sekarang adalah satu sokongan yang ikhlas daripada kita. Kita selaku ahli parlimen, kita bersokong. Jadi isu yang dibawa kemarin pada saya sangat tidak betul lah. Terima kasih. Okey. Bila saya tak dapat bagi, tetapi memang ada. Cuma sekarang ini pihak pembangkang juga sedang membuat usaha-usaha untuk tidak membenarkan mereka memberikan sokongan. Termasuklah menggembar-gemburkan sebagaimana yang dibuat oleh Tasik Gelugur semalam. Tak, apa dia soalannya? Kedudukan dekat Dewan Rakyat, hari pertama, hari kedua ada bangkitkan kenapa Gantang dengan Tanjung Karang beralih. Adakah berkaitan dengan sokongan ini juga ke ataupun?
Kita cuba menjadikan kita satu force yang lain. Oleh kerana kita pada parti yang sama, tetapi memberikan sokongan kepada Yang Amat Berhormat PMX. Jadi kita buat satu kelompok atau caucus supaya lebih mudah untuk kita berurusan. Jawatan yang diberikan itu adalah berdasarkan kepada pengalaman saya dan terbukti kaedah penjualan murah yang saya buat, dan jawatan itu tidak bergaji. Tidak ada allowance dan tidak bergaji. Jadi apakah imbuhan yang dimaksudkan? Ini semata-mata khidmat kepada rakyat. Ada lagi? Ini sebenarnya menunjukkan bahawa Persatu bimbang. Masih ada lagi yang akan membuat keputusan menyokong PMX. Jadi untuk mengelakkan daripada ahli-ahli parlimen bersatu terus membuat keputusan menyokong PMX, maka pucuk pimpinan bersatu telah membuat keputusan untuk mengubah perlembagaan supaya tidak lagi membenarkan. Sebab sebelum ni dia tak mention kalau berikan sokongan kepada yang lain selain daripada bersatu, gugur kelayakan. Jadi bagi kami yang telah memberikan sokongan, kita tengok apa akan berlaku dalam pindaan tersebut, dan kalau dibawa ke mahkamah, kita akan challenge lah. Kalau berlaku secara retrospektif, sudah bersedia untuk daripada sokongan kepada Sokongan yang kita berikan dah muktamad. Maknanya apa pun berlaku, kita tetap memberikan sokongan kepada Yang Amat PMX. Kalau itu berlaku, kita bersedia. Ada? Boleh. Ada kegiatan membeli beras hancur untuk makanan haiwan dari luar negara, lepas tu diseludup ke negara ini dan kemudian dibungkus semula sebagai campuran dalam beras putih tempatan. Jadi apa komen Datuk perkara ini, Datuk? Inilah kerja-kerja manipulasi. Cuma saya nak jelaskan, repackaging ni dilakukan kerana ada keuntungan. Jika dibeli daripada luar negara dengan harga yang murah, dipaket dengan jenis yang berlainan, dia akan mendapat keuntungan, dia akan buat. Apa yang berlaku dalam beras sekarang ialah beras import terlalu tinggi. Beras tempatan dihadkan kepada RM26. Jadi bila beras import tinggi, beras tempatan ni di-repack kepada beras import supaya dapat dijual pada harga yang tinggi. Tetapi bagi kes beras hancur ni, saya belum pasti sama ada beras yang dibawa itu lebih murah ataupun tidak. Kalau lebih murah, dia tidak akan pack dalam pack untuk dijual pada harga yang lebih murah. Dia perbezaan harga itu yang menyebabkan mereka berlaku repackaging. Yang saya fikir ada kemungkinan kalau dia murah, maka beras hancur ini dicampurkan dengan beras putih yang untuk dijual ke dalam pasaran dengan hancur yang lebih. Jadi kualiti beras yang dia jual untuk dimakan oleh pengguna akan menurunkan kualitinya. Sebab campuran beras hancur itu lebih daripada sepatutnya. Tindakan penguasaan. Tak ada jalan lain. Saya hanya menyedarkan semua pihak
supaya pengguna tahu apa yang berlaku. Pihak penguatkuasaan patut mengambil tindakan segera apa sahaja yang dibuat oleh peniaga manipulation untuk menipu rakyat. Ada satu lagi viral dekat TikTok tu, kegiatan beras tempatan tukar label kepada beras, tukar label beras import. Ini yang sebenarnya yang saya duk sebut sepanjang masa. Beras tempatan dari segi peraturannya hanya RM26 sahaja. Kalau kita pergi ke pasar, kita tengok beras tempatan, harganya tidak boleh lebih daripada 26. Itu beras tempatan. Kalau beras import, dia tidak ada had harga yang dijual, maka peniaga boleh saja mencetak harga beras putih import RM40, RM50, RM60. Jadi oleh kerana beras ni sama, putih import dengan putih tempatan ni sama, maka beras putih import ni dijual dalam paket beras putih import. Repack. Beras putih tempatan dijual pada beras putih import. Sebab itu beras putih tempatan dah tak ada dalam pasaran. Sikit sangat. Ya. Ini berlaku manipulation, repack. Daripada RM26 jual pada RM40 ke atas. Jelas?